Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syaf Syukri dan ini Awani Borneo. Kita saksikan antara paparan utama untuk malam ini. Jangan mendahului Yang Di-Pertuan Agong. Itu semuanya pembubaran untuk meletakkan apa benda pun. RUU berkaitan MA63 akan dibentang 26 Oktober. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah sedia talian hotline untuk golongan anti-vaksin. Majlis Pelancaran Konsep Keluarga Malaysia oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berlangsung malam ini. Berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK, majlis turut dihadiri Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg dan Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa. Majlis diserikan dengan beberapa persembahan antaranya medley lagu patriotik dan nyanyian lagu keluarga Malaysia. Pengisian lain termasuk persembahan tenun dan tarian kebudayaan Sapeku oleh Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Sarawak. Keluarga Malaysia yang bertunjangkan nilai keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran diperkenalkan Ismail Sabri menerusi ucapan sulungnya selepas dilantik sebagai Perdana Menteri ke-9 Ogos lepas. Majlis malam ini adalah acara kemuncak yang dihadiri Ismail Sabri dalam lawatan kerja seharinya ke Sarawak. Kerajaan Persekutuan akan membantu pembangunan luar bandar di Sarawak. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata ini termasuk menyediakan keperluan utiliti, jalan raya dan sekolah selain memperbaiki sekolah daif di seluruh negeri itu. InsyaAllah apa yang dibangkitkan tadi dari segi pembangunan di luar bandar, keperluan untuk utiliti air yang perlu dipertingkatkan. Itu juga jalan-jalan di luar bandar. Dan yang pentingnya tadi saya dimaklumkan mengenai keperluan untuk menaik taraf ataupun membina baru sekolah-sekolah daif di seluruh negeri Sarawak, bukan saja sekolah tetapi dari segi penempatan guru, dari segi kuartus guru dan sebagainya yang memerlukan perhatian segera. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas lawatan ke tapak projek Hospital Petrajaya di Kuching. Menyentuh mengenai perkembangan pembinaan hospital berkenaan yang terbengkalai sebelum ini, Ismail Sabri berharap ia dapat disiapkan pada 2024. Beliau pada masa sama berharap pemantauan rapi dilakukan bagi mengelak kejadian projek terbengkalai ini berulang. Yang penting, kontraktor itu dipantau kerjanya dan siap. Ya, dan siap. Because kalau melibatkan delay, melibatkan kelewatan ini, yang pertamanya harapan daripada penduduk di sini untuk mendapatkan hospital, harapan daripada kajian negeri nak mendapatkan hospital ini akan terjejas. Tapi yang lebih pentingnya, yang lebih merugikan adalah kos. Kos pasti akan meningkat kalau projek itu terlewat jadual. Beliau pada masa sama berharap segala permasalahan berkaitan pembangunan yang berbangkit di Sarawak akan dapat diselesaikan pada penghujung rancangan Malaysia ke-12. Perdana Menteri dalam sidang media berkenaan turut ditanya sama ada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR ada membentangkan sebarang kaedah atau garis panduan untuk Pilihan Raya Negeri Sarawak ke-12. Ini reaksi balas beliau. Belum lagi. Jangan mendahului Yang Di-Pertuan Agong. Itu semuanya pembubaran untuk meletakkan apa benda pun, untuk revok darurat pun, semua itu kuasa Yang Di-Pertuan Agong. Jadi jangan kita mendahului kuasa lah. Kita tunggulah. Ya? Okey. Seterusnya ditanya mengenai kemungkinan ada berita baik untuk Sarawak pada Belanjawan 2022 yang akan dibentangkan minggu depan. Ini jawapan Perdana Menteri. InsyaAllah. Tunggu ya. Kalau saya umum hari ini, awak tak nak dengar. Pengumuman nanti. Kita tunggulah. Tunggu. InsyaAllah. Okey. Pembentangan rang Undang-Undang RUU Pindaan Perlembagaan Persekutuan untuk memasukkan peruntukan sejajar dengan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 pada 26 Oktober ini akan diteruskan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar bagaimanapun berkata, bacaan kali kedua yang sepatutnya 28 Oktober akan dijadual semula ke tarikh lain. Jelas Wan Junaidi, ini bagi membolehkan Peguam Negara memberi penjelasan mengenai cadangan pindaan kepada ahli kabinet tentang perkara ini. Tambahnya RUU ini bukan ditarik balik
berbalik kerana Kabinet secara prinsipnya telah meluluskan memorandum berkaitan pada mesyuarat Kabinet 20 Oktober lalu. Namun beberapa menteri meminta penjelasan lanjut yang mendapat perhatian Perdana Menteri dan ini jelas beliau menyebabkan RUU ini tertunda dan sedikit tergantung. Seluruh kawasan di Sarawak akan menerima liputan 4G selewat-lewatnya tahun hadapan. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata untuk tujuan itu, pihaknya akan memulakan proses membina dan menaik taraf menara serta kemudahan lain bermula minggu hadapan. Untuk jendela yang kita akan mula buat serahan kerja minggu depan adalah untuk untuk menaikkan taraf dan juga membina tower baru. Tempohnya penghujung tahun depan, ya. Tempoh pelaksanaan lebih kurang 14 bulan. Untuk membina tower-tower baru, kita jangka mereka memerlukan antara 6 ke 7 bulan. Kemudian setelah tower dinaikkan, jendela part 2 memasukkan segala equipment dan sebagainya. Dan menjelang akhir tahun, kita kira pelaksanaan fasa 1 jendela ini dapat disiapkan semua sekali lah. Dan ini untuk sebahagian besarnya memang di Sarawak lah. Jelasnya Kerajaan Persekutuan menyediakan peruntukan berjumlah 4 bilion ringgit bagi menaik taraf 4,000 menara sedia ada dan membangunkan 300 menara baharu. Manakala Kerajaan Negeri memperuntukkan 1 bilion ringgit menerusi Lembaga Multimedia Sarawak bagi membangunkan 300 menara. Ini memerlukan satu bentuk penyelarasan, will support each other. Supaya kawasan-kawasan yang tidak bertindih, di mana kawasan-kawasan yang tak termasuk lagi dalam jendela, kerajaan negeri dengan dana 1 bilion itu menyediakan support, dan ini akan mempercepatkan lagi lah proses memastikan seluruh Sarawak to be connected by next year. Ya. Kata Anwar, kerajaan sebelum ini membuat keputusan menutup perkhidmatan 3G dan menggesa semua pihak berpindah kepada perkhidmatan 4G. Justru proses naik taraf dan bina baharu prasarana adalah perlu bagi memastikan perancangan ini direalisasikan. Anwar berkata demikian ketika ditemui media selepas mengadakan lawatan kerja di Rumah Panjang Mongkos pada Sabtu. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM mengambil pendekatan memudahkan pendaftaran pusat jagaan dengan menggunakan sistem penilaian kendiri pengendali pusat jagaan MyKendiri. Menterinya Datuk Seri Rina Harun berkata ini bagi memudahkan pusat-pusat jagaan dan pihak kementerian memantau pusat jagaan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dari segi penilaian dan juga pendaftaran. Saya juga tadi telah melancarkan sistem MyKendiri di mana ia merupakan satu sistem integrasi yang diadakan untuk pusat jagaan di bawah JKM. Jadi semua pusat jagaan di bawah pendaftaran di JKM ini boleh menggunakan sistem ini sebab sebelum ini kita buat secara manual. Jadi ianya akan memudahkan dari segi penilaian, pendaftaran pusat-pusat jagaan bersama dengan JKM dan ia juga dapat memudahkan pendaftaran ini dibuat. Menurutnya, pusat jagaan kini hanya perlu menjawab 35 soalan sahaja. Berbanding sebelum ini, mereka perlu menjawab 80 soalan secara manual. Dan selain daripada itu, apabila kita membuat secara web base dan dia berintegrasi daripada semua. Kalau tidak, masing-masing kadang-kadang setiap pusat jagaan ini dia menggunakan sistem mereka masing-masing. Jadi ini dapat memudahkan daripada pihak JKM juga untuk membuat pemantauan dari masa ke semasa. Terdahulu, sistem MyKendiri dilancarkan ketika lawatan beliau di Persatuan Autisma Kuching KAA selain menyantuni anak-anak istimewa di bawah pusat jagaan KAA. Sementara itu, seramai 1,500 wanita dilatih bagi skuad wanita anti jenayah Wajah Negeri Sarawak. Ini menjadikan jumlah keseluruhan anggota Wajah terlatih kepada 45,000 wanita. Jelasnya, anggota skuad Wajah merupakan sukarelawan di bawah seliaan Jabatan Pembangunan Wanita JPW bagi memperkasa komuniti melalui psikososial dan aktiviti bimbingan meningkatkan kesedaran tentang isu jenayah. Skuad Wajah ini adalah merupakan skuad wanita anti jenayah, wanita berjaya juga, di mana mereka ini diberikan bimbingan latihan untuk memberikan perkhidmatan psikososial terutama kepada golongan wanita di dalam komuniti mereka. Jadi ianya terbuka kepada sesiapa sahaja yang berusia 18 tahun bolehlah mendaftar untuk menjadi skuad Wajah ini. Beliau berkata demikian ketika ditemu bual Awani Borneo di Kuching pada Sabtu.
Dan seterusnya, Kampung Serudung Laut Kalabakan telah wujud sebelum pembentukan Malaysia lagi. Namun, sehingga kini ia masih daif tanpa kemudahan asas. Tiada sekolah, klinik desa, bekalan air bersih dan elektrik bagi Belanjawan 2022 ini. Harapan penduduk yang dahagakan pembangunan. Untuk sampai ke Kalabakan dari Kampung Serudung Laut, jaraknya sekitar 60 km. Namun, jalan darat yang ada tidak berturap dan hanya boleh dilalui kenderaan pacuan 4 roda. Perkhidmatan klinik bergerak pula hanya datang sebulan sekali. Jadi jika ada kes kecemasan atau kemalangan, bagaimana penduduk mahu mendapatkan rawatan? Betul pun ada ni klinik bergerak sebulan sekali. Kadang-kadang dia tidak datang. Masalah bot rosak lah, tidak datang dia. Jadi bila kami memerlukan obat susah, kami sendiri pitawau saya. Mengeluarkan kos yang tinggi bah. Berapa jam? Kalau kita hitung ini perahu dulu. Kalau perahu 15 power 4 jam. Baru sampai. Ini bukan masalah kecil. Bahkan ada yang telah kehilangan nyawa kerana tidak sempat mendapatkan rawatan di Hospital Tawau. Itu dia keguguran dia. Oleh kerana dulu kan belum ada kita dibagi kerjaan bot dulu. Belum sampai di Tawau meninggal sudah. Saya ingat jalan bot. Ya. Di Kampung Serudung Laut Kalabakan kini terdapat sekitar 85 buah rumah dengan jumlah penduduk kira-kira 350 orang. Sehingga kini mereka terpaksa bergelap ekoran tiada bekalan elektrik. Mereka juga bergantung kepada air hujan untuk keperluan minum dan memasak. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS menyediakan talian khas kepada golongan anti-vaksin untuk bertanya mengenai COVID-19. Timbalan Pengarah Kesihatan Awam Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS, Dr. Asid Sana berkata, talian berkenaan diwujudkan bagi memberi penerangan lebih lanjut tentang vaksin dan mendekati golongan berkenaan. Menurutnya, tujuan talian berkenaan diwujudkan adalah bagi memberi penerangan lebih lanjut tentang vaksin dan mendekati golongan berkenaan. Selain itu, talian khas berkenaan juga diwujudkan untuk mana-mana individu yang memiliki pertanyaan atau kemusykilan tentang vaksin. Kepada penduduk Sabah yang belum mengambil vaksin dan mempunyai pertanyaan atau kemusykilan mengenai vaksin, bolehlah menghubungi kami di Jabatan Kesihatan Sabah. Kami ada talian hotline, nombor dia 019-605-1196 ataupun boleh email kami piksabah@myvas. Sambunglah semua dah @gmail.com. Bagi yang anti vaksin, golongan anti vaksin yang mungkin belum jelas mengenai vaksin, kami boleh bantu mereka menerangkan kebaikan vaksin melalui talian yang saya sebutkan tadilah. Pihaknya berharap peluang untuk mengetahui secara terperinci melalui talian khas berkenaan dapat digunakan sebaiknya oleh individu yang masih ragu-ragu atau enggan mendapatkan vaksin. Seterusnya, ini kisah 7 pekerja ladang kelapa sawit yang sanggup menunggu di persimpangan Jalan Semamata untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Kejadian berlaku di tengah jalan ladang kelapa sawit Jalan Berangko, Ladang Teguan, Serudung, Kalabakan. Mereka mengambil inisiatif berkenaan kerana tidak mahu terlepas daripada divaksin. Hari ini kami mendapatkan vaksin. Alhamdulillah. Sebab kami kan mau menjaga ini yang virus COVID-19 kan. Itulah yang membuat saya semangat mengambil vaksin. Dia bagi tahu mesti memang mau ambil vaksin. Kalau tidak ada vaksin, tidak boleh tinggal di dalam kompaun itu. Ya. Sebelum ini, faktor kesihatan dan jarak menjadi antara sebab mengapa mereka belum menerima suntikan vaksin selain berita palsu mengenai kesan vaksin. Bagus pasal kita tidak jauh-jauh pergi. Itu. Dia bilang kita pergi pasti lah begitu. Ya, okey lah kalau gitu. Pergi ambil kawan-kawan yang sudah masuk. Tidak kisah. Malah kita bahagia pasal tidak jauh-jauh jalan, Pak. Ya, itu saya gitu kalau daripada jauh. Tidak gembira juga pasal dapat vaksin sudah. Iya. Lama sudah pasal. Kami baru juga di Teguan. Awalnya takut. Banyak cerita-cerita. Kebanyakan aku nampak orang vaksin tidak apa-apa juga. Oh ya, mula sudah vaksin. Sementara itu, tindakan 7 pekerja ladang ini menerima pujian Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, Datuk Dr. Rosnani Mudin.
Kita dalam perjalanan balik, kita menjumpa ada 7 orang lagi yang sedang menunggu di tepi jalan ini untuk minta divaksin. Dan kami sangat terharulah bahawa beginilah semangat mereka untuk orang awam ni untuk mendapatkan vaksin. Mereka juga berjalan setengah jam menggunakan kereta untuk datang ke sini dan menunggu di sini. So saya pun rasa sangat gembiralah. Untuk rekod, terdapat lebih 140,000 penduduk terdiri daripada rakyat tempatan dan warga asing yang dikenal pasti belum menerima suntikan vaksinasi bagi kawasan Tawau dan Kalabakan. Bila dengan itu, sekian Awani Borneo untuk hari ini. Saya Syaf Syukri. Assalamualaikum, salam hormat dan selamat berhujung minggu.